Kisah yang pertama ni, tajuknya adalah Sumpah Aku Takkan Tengok Midnight Lagi. Macam mana jalan ceritanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar ingin bertanya kepada anda semua, ada tak di antara anda yang suka menonton wayang cerita seram di waktu lewat malam? Atau budak-budak sekarang ni panggil tayangan midnight. Pernah tak berlaku pengalaman menyeramkan ketika sedang asyik menonton? Jika ada, mungkin kita senasib, katanya. Tambahan pula, kalau peristiwa tersebut meninggalkan kesan trauma yang cukup mendalam. Baiklah, dipendekkan cerita, mesti anda semua nak tahu apa kisah yang terjadi kepada aku. Begini ceritanya. Aku ni memang kaki wayang. Tambah pula kalau kisah misteri atau hantu, boleh dikatakan kalau ada cerita begini memang aku tak pernah ketinggalan. Lepas tu sengaja pula cari waktu tayangan tengah malam. Kononnya baru lebih feel, katanya. Nak dijadikan cerita, pada satu malam tu aku dan rakan serumah iaitu Aril pergilah menonton sebuah filem seram. Cerita ni memang popular, maklumlah filem Melayu. Lepas tu pula banyak akhbar dan majalah yang ulas, kononnya filem ni antara yang terbaik. Campur tolak iklan, akhirnya cerita bermula jam 12.30 malam. Masa tu aku jeling penonton dalam dewan tu. Memang tak ramai. Rasanya tak sampai 10 orang. Mungkin disebabkan filem ni dah 2 minggu ditayangkan, atau mungkin juga sebab tak ramai yang nak menonton pada lewat tengah malam. Aku dan Ariel menonton dengan penuh khusyuk. Jalan ceritanya memang menarik. Tambah pula banyak adegan-adegan suspense yang ditonjolkan. Sesekali kedengaran jerit pekik penonton yang terkejut dan ketakutan. Aku dan Ariel hanya ketawa kerana lucu dengan gelagat diorang ni lah. Sekali-sekala ketika skrin beralih terang, sempatlah juga aku toleh ke arah pengunjung lain yang berada dekat situ. Nampak masing-masing cemas dan takut, sehingga kan ada yang masih menutup mata. Hampir setengah jam cerita ditayangkan, tiba-tiba skrin di hadapan bertukar gelap, seolah-olah terpadam. Suasana bertukar sunyi. Aku jeling Ariel di sebelah. Dia memandang aku dengan penuh tanda tanya. Kenapa ni? Tiba-tiba je ni filem rosak ke? Dia juga berperasaan sama dengan aku ketika itulah. Kenapa pula tiba-tiba skrin gelap? Aku angkat bau. Aku pun tak tahu, tak ada jawapan. Mungkin masalah teknikal agaknya, kata aku perlahan. Hampir 1 minit berlalu, tiba-tiba telingaku menangkap sesuatu bunyi seperti orang menangis. Bunyi dia lebih kurang macam ni.
Walaupun perlahan, namun tetap jelas kedengaran bunyi tangisan tersebut. Cukup sayu sambil diselangi esak sendu sendat. Aku cuba mendengar dengan teliti untuk mencari dari mana arah bunyi tersebut. Sedang mata liar melihat sekeliling, tiba-tiba skrin di hadapan bertukar terang kembali. Aku sambung menonton, namun dalam hati masih timbul tanda tanya. Suara esak tangis masih lagi kedengaran walaupun ditenggelami bunyi audio filem di hadapan. Sebaik skrin bertukar terang, aku menoleh ke belakang. Kosong. Aku paling muka ke sudut bucu di bahagian paling belakang. Aku tersentak. Nampak jelas seorang wanita berambut panjang sedang tunduk bersandar. Aku kaget. Dalam hati aku berfikir, siapa pula wanita ni? Dahlah seorang diri, kemudian duduk terpencil di sudut belakang pula. Kau ada dengar bunyi perempuan nangis tak? Tanya aku kepada Ariel perlahan. Ariel mengangguk seraya memandang aku. Aku rasa perempuan yang kat kursi ujung dekat belakang tu. Ariel serta-merta memalingkan mukanya. Aku juga turut sama menoleh sebelum kami saling berpandangan. Aku dapat lihat wajah Ariel yang bertukar pucat. Aku juga tak terkecuali pucat. Jantung pun serta-merta berdegup kencang. Ariel, kau nampak tak apa yang aku nampak? Aku mengangguk tanpa kata. Aku rasa macam ada yang tak kena ni. Sumpah, Beb. Aku seram, Beb. Katanya perlahan. Aku diam tanpa jawapan. Memang kata-katanya ada kebenaran. Sebaik kami melihat wanita tersebut, wajahnya cukup menyeramkan. Mukanya putih melepak dan bola matanya bulat tersembul seakan mahu terkeluar. Aku berdoa dalam hati agar filem yang aku tonton ketika tu tamat secepat mungkin. Tak sanggup lagi aku duduk lama dekat situ, kerana fikiran aku dah mula melayang jauh. Tumpuan ketika tu bukan lagi ke arah skrin di hadapan, tetapi sebaliknya pada wanita misteri dekat belakang aku. Apa yang ada dalam fikiranku ketika tu adalah persoalan yang sukar dijawab. Wanita tersebut manusia ataupun sebaliknya? Aku rasa macam tak sedap hatilah. Jom kita balik nak, kata Ariel perlahan. Ketika bercadang untuk melangkah keluar dari tempat duduk, tiba-tiba adegan seram terpapar di skrin hadapan. Bunyi hilayan melalui audio di hall tersebut membuatkan kami terkejut. Tapi aku dapat rasakan ada sesuatu yang berbeza yang mendatangkan persoalan. Bunyi hilayan di audio sudah berhenti, namun seakan ada sambungannya dari arah belakang.
telingaku dapat menangkap dengan jelas. Memang bunyi tersebut datangnya dari arah tempat duduk wanita tersebut. Aku jeling ke arahnya. Jelas kelihatan dia sedang ketawa mengekek sehingga kepalanya terhinggut-hinggut ke atas ke bawah. Lebih kurang macam itulah Pelik benar goyangannya tu. Kenapa pula aksinya begitu? Sedangkan cerita yang ditayangkan bukanlah cerita komedi. Ariel memandang aku dengan perasaan cuak. Kami serentak menoleh ke arahnya. Namun lain pula jadinya apabila wanita tersebut turut berpaling membalas pandangan kami. Serta-merta dia berhenti mengilai. Matanya terjegil memandang ke arah kami. Ya Allah, rasa nak luluh jantung kami dibuatnya. Peluh mula membasahi tubuh walaupun di pawagam tu cukup sejuk. Aku tak tahu adakah pengunjung lain perasan atau tak dengan kewujudan wanita di kerusi belakang tu. Adakah hanya aku dengan Ariel saja yang menyedarinya? Itu kita belah lah. Aku takut lah. Aku dah tak boleh fokus ni. Aku rasa perempuan tu bukan manusia, babe. Kau percayalah jaga aku ni, kata Ariel perlahan. Aku mengangguk sambil mencapai beg galas yang aku letakkan berhampiran dekat kaki aku dan melangkah keluar dari kerusi. Sekali lagi kami lemparkan pandangan ke arah tempat duduk wanita tersebut. Namun alangkah terkejutnya kami kerana kerusi tersebut kosong, tanpa penghuni. Aku pandang sekeliling, sah, tidak ada sesiapa dekat situ. Adan dan Ariel bergegas keluar. Kami berlari ke tempat parking kereta. Dalam hati kami berdoa agar tak ada apa-apa berlaku ketika itu. Selesai membayar duit parkir di mesin automatik yang ada dekat situ, kami bergegas ke kereta. Sepanjang perjalanan kami tak berbual kerana fikiran masih melayang jauh memikirkan kejadian sebentar tadi. Kami akhirnya selamat sampai ke rumah. Malam tu aku dan Ariel tidur di ruang tamu kerana takut malam di bilik masing-masing. Sejak kejadian tersebut, aku tidak pernah jejakkan kaki lagi ke pawagam tersebut. Itu adalah kali terakhir aku menonton tayangan Midnight. Sehingga hari ini aku masih berasa traumanya lagi. Pasti mataku akan liar ke arah deretan kerusi-kerusi yang berada dekat situ. Panggung wayang yang mana yang aku maksudkan? Biarlah ia menjadi rahsia. Cuma pesanku, berhati-hatilah jika ingin menonton pada lewat malam.